Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demi bahwasanya inilah satu jalananku yang lurus, maka wajib kalian ikut satu jalan yang lurus tersebut, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang selain daripada satu jalan tersebut. Karena jika kalian ikut, pasti kalian akan berpecah belah daripada satu jalan yang lurus tersebut. Demikianlah wasiat yang bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi nikmat yang tidak dapat kita nak hitung. Lalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar daripada sekian nikmat-nikmat tersebut ialah nikmatul iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Segala puji itu hak Allah Ta'ala kerana iman dan Islam yang dikurniakan, kedua-duanya ialah nikmat yang paling besar, dan cukup bagi kami dengan kedua nikmat tersebut sebagai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa iman dan Islam, maka kita dengan selain daripada manusia seperti lembu, ubah, ayam, itik, gajah, harimau, itu tidak ada bezanya hidup di dunia ini. Nah, yang lebih kita daripada sekalian tadi itu, bernilainya kita di hari akhirat kelak ialah kerana iman dan Islam. Jadi kerana itu kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, kita tambah kalau panggil pengetahuan kita tentang iman dan Islam. Kerana agama kita ni, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kami ini dibina di atas ilmu, tidak dibina dengan semata-mata munasabah akal, tidak. Jadi karena itu ilmu itu tidak dapat hasil melainkan pasti dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi. Innama, dia bagi hasil bertakidin, dan alat untuk menguat dan batasi. Artinya hanya sesungguhnya, tidak ada cara yang lain untuk dapat ilmu. Begitu. Ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Berarti tak dapat tidak dalam agama kita ni, kita kena ada orang panggil belajar ilmu agama, pasti. Bukan hanya semata-mata mewarisi Islam daripada kedua orang tua, tidak. Ya, Islam tu sah dengan taba'an li abawai, salah satu cara. Selain daripada binutqi syahadatain, iqrar bil lisan binutqi syahadatain, ikrar dengan lidah dengan mengucap dua kalimah syahadat, itu bagi orang yang aslinya kafir, bukan Islam. Bila nak masuk Islam,
wajib dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Boleh juga dengan cara mengikut salah seorang daripada ibu bapa. Ibu atau bapa yang masuk Islam, maka anak yang belum balik automatik Islam. Tetapi tidak padan dengan itu. Mesti bila masuk Islam mempelajari ilmu-ilmu, terutama yang berhubung kait dengan fardu ain. Fardu ain pasti dah. Karena fardu ain kalau diwajibkan oleh syarak di atas tiap-tiap mukallaf. Mana syarak untuk kita belajar sebagai tuntutan yang kudus. Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak suruh kita belajar sebagai suruh yang putus. Arti putus bagaimana? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita mengaji. Dan dijanji dosa seksa api neraka kerana kita meninggalkan belajar. Tak belajar. Dosa. Jadi kalau ada kuliah-kuliah di masjid yang masyhur ni, masjid ni masyhur ni. Terima kasih banyaklah jemput boleh juga jejak kaki masjid Sohor boleh. Masjid ni enggak kita duduk Selangor tu. Wow. Alhamdulillah siapa juga ada kuliah-kuliah di masjid ni, pengajian fardu ain, pengajian tauhid ke fardu ain, fiqh ke fardu ain, tasawuf ke fardu ain. Maka kita mengaji buka kitab nada ataupun paling kurang mustami'in, dengar, jadi pendengar, itu ialah ibadat. Jangan kata ibadat ni semaya saja. Setengah-setengah orang dia ingat itu semaya yang ibadat. Jadi sudah semaya, dia pun duduk di bistro. Ada masakan Arab, om putih pun ada. Duduk relax. Sedangkan fardu ain dia tak lepas. Dosa dah. Dosa dia. Nak nanti tunggu insya baru jalan mari ke masjid pula. Kalau ustaz tu mengajar tu bahas bab yang payah rumit sikit, lama sikit ya. Buat dah yang lah. Lama dah. Tengok ustaz ada sini. Suruh berhenti dah mengajar. Kita nak ibadat pula ni. Sudah. Patut mengaji bukan ibadat. Mengaji juga ialah ibadah. Lebih-lebih lagi. Kalau kita tua-tua dulu kata istimewa pula. Lebih-lebih lagi, mimbabil aulanya ilmu yang berhubung kait dengan pegangan kita. Karena pegangan ni orang tak boleh nak tengok kalau kita salah. Gitu dah. Kalau kita semaya salah, orang boleh lihat dan orang boleh tegur. Buana dia mau sujud negak ni. Niarak sujud. Apa? Gitu tegur. Orang boleh tegur, salah sujud gini, orang tak boleh sujud ni. Yang tidur ni, guling tidur ni. Orang boleh perbaiki. Kerana nampak pada sahih. Baca Quran salah, wala boleh boleh dengar. Salah baca tu bukan bobok. Sebut YouTube dia. Tapi kalau pegangan yang terbuku di dalam hati kita, siapa yang nampak? Tak ada siapa dia nampak. Tak ada siapa dia lihat. Orang lain tak tahu kita iktikad bagaimana, kita berpegang dalam hati kita macam mana. Hanya kita saja yang tahu. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Kitalah yang tahu apa yang terbuku di dalam hati kita. Maka tak dapat tidur. Ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun ilmu aqaidul iman ataupun ilmu akidah Islamiyah ataupun ilmu kalam ataupun lebih masyhur di Nusantara kita dipanggil ilmu sifat 20. Itu kita kena pelajari dengan bersungguh-sungguh. Karena ilmu itu disusun, ditadwin oleh alim ulama kita, membahaskan dengan secara terperinci
segala arkanul iman sittatu. Segala rukun-rukun iman tu ialah 6. Siapa kata? Ulama kata. Nabi tak ayat. Nabi tak sebut arkanul iman sittatu tu, tak ada dalam hadis. Tak ada. Cuma Jibril tanya, iman tu apa? Ada. Mahwal iman. Ada kan? Hadisul Jibril tu masyhur. Hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Kalau tak silap, hadis yang kedua. Satu hari sahabat duduk dengan Nabi, tiba-tiba Sayyidina Umar kata mari satu orang yang putih sangat pakaiannya. Hitam pekat likat rambutnya, minyak. Tapi yang pelik, seorang pun di kalangan kami tak kenal siapa. Berarti seorang itu sepatutnya dikenali, bukan musafir. Kalau orang musafir ni mesti bajunya lusuh. Pak putih jadi kuning. Rambutnya jadi gesel-gebel, kelihatan panggil gesel-gebel ni kerah. Zaman dulu kan, musafir zaman dulu bukan macam kereta kita sekarang, rekong sedap. Singgah di Masjid Bushra, boleh mandi ada RNR. Zaman dulu pada pasir gitu. Tapi sepatutnya orang ni dikenali, tapi tak ada siapa dia kenali. Mari belaga lutut dengan Rasulullah, letak tangan atas pohon, lalu tanya, gapo dia iman? Dah. Nabi pun jawab, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan segala rasul utusan, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan segala ketetapan Tuhan hak baik kau ketetapan tersebut atau hak buruk. Lebih gitu. Ulama lah yang ambil faham daripada hadis atau Quran. Quran pun ada juga. Mana? Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hei orang beriman, hei orang yang percaya, percayalah olehmu dengan Allah, dengan Rasul. Tengok. Orang itu percaya dah, suruh percaya pula. Tak puas belik ke kita? Muka tak belik, muka kita tak faham, baca saja kat sini. Kalau orang faham, belik. Dah beriman, dah suruh beriman pasal apa pula? Apakah dia termasuk dipanggil tahsilul hasil, buat perkara yang sudah hasil dah? Mustahil. Mustahil Tuhan suruh kita buat perkara yang tahsilul hasil. Karena tahsilul hasil ni hijau tak ada faedah. Maka mustahil Tuhan suruh kita buat hijau tak ada faedah. Nanti kita masuk masjid ni, aircon pun on dah, lampu pun terbuka dah, cerah dah, kipas pun musim dah. Tiba-tiba ada satu orang pocik, misal jetak pop Mr. Potato. Panggil kita dah tadi. Mau main ni? Apa ya pocik? Buka semua, aircon lampu semua. Kipas apa? Kita pun tengok, lampu buka dah. Kipas pun musim dah. Aircon pun sejuk dah. Suruh buka berapa dah? Kata buka dah ni pagi. Cakap banyak ni. Dekat. Pergi buka. Kita pergi di pelak tu. Tonyah juga. Tenyih juga. Hak buka dah kita tenyih lagi. Abang yang hijab apa tu? Hijab apa? Hijab bodoh. Benda hasil pula. Hijab bodoh selalu. Pasal tu harus suruh hijab bodoh gitu. Dah beriman suruh beriman pula. Bukan. Kata ulama-ulama mufassirun, laisa min babi tahsilil hasil walakin min babi takmilil kamilin. Bukan daripada bab hijau tak ada faedah, tapi menyempurnakan perkara yang bersifat sempurna. Iman tu sempurna. Gapo dia iman? Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Wa fussiral imanu, ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dengan iman itu ialah tasdiq. Apa tasdiq? Membenarkan. Apa makna membenar? Idza'an wal qabul fil qalbi. Setuju, terima dalam hati. Nak setuju, nak terima, kena tahu. Gitu.
Tak boleh nak setuju tak tahu. Dah mau setuju? Setuju, kau setuju. Tu setuju? Tahu. Berat lagu tu. Dah setuju nak tahu. Setuju apa? Terima kau. Nah, dia mau terima dah nikah ni. Nikah siapa? Dia mau nak nikah kan? Kau terima tapi kau tak tahu nak nikah siapa dah. Mana boleh tak jadi akad ijab kabul itu. Kan gitu. Nak terima kena tahu. Nak setuju kena tahu. Nah, tapi tiap-tiap tahu belum tentu setuju. Nah, gitu dah. Sebab tu tasdik di situ kata ulama bukan tasdik mantiki. Tasdik mantiki mana ilmun biwuqu'il haq lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tahu dengan berlakunya kebenaran tu pada diri Nabi. Maka semata-mata tahu tidak panggil iman. Maka sebab tu orang ahlul kitab, Yahudi Nasara, mereka tu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu akan dia Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Bahkan dalam tafsir Tabari disebut mereka lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka sendiri. Jadi Umar pernah tanya Abdullah bin Salam, nah, bila lagi mau kenal Nabi Muhammad? Belum Nabi Muhammad dilahir kan kenal dah. Bahkan kami lebih kenal Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aminah lebih daripada kami kenal anak-anak kami. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nasabnya jelas disebut dalam kitab-kitab kami, tetapi anak-anak kami walaupun bini-bini kami yang melahirkan anak kami belum tentu kami ni bapak mereka. Sebab begitu. Oh, dahsyat tak dahsyat. Nak ayatnya terlalu kenalnya Nabi Muhammad SAW. Tahunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tak terima, free sia-sia saja. Tak dipanggil iman. Jadi tiap-tiap tahu tu belum tentu dipanggil iman. Tapi tiap-tiap iman mesti kena tahu diserta dengan terima serta setuju. Takat ni boleh faham? Kau tak faham? Faham ni? Bunyi mana-mana pun pakai Indonesia mana pun kecek Kelantan ya. Maaf banyak. Nah, duduk Selangor pun kecek Kelantan, di Pasuruan pun kecek Kelantan. Kelantan siapa kau negeri Arab pun duduk ngaji Mesir pun kadang-kadang tubik style Kelantan. Orang tanya, ambil alhamdulillah khair tamam. Enta dah. Mum. Enta. Ia pun tak tahu kita kecek gapo ya gitu dah. Bila faham ni? Kalau tak faham lagi analoginya begini. Nak kata iman tu begini. Beza tahu saja dengan terima serta setuju. Kita mengundi pilihan raya. Ada berapa calon buat bertanding? Betul tak? Kita pakuh satu calon. Dan calon hak menang tu, calon hak kita pakuh. Maka kita tahu tak? Dia wakil rakyat kita. Tahu? Kau tak tahu? Tahu? Dan kita setuju tak dia jadi wakil rakyat kita? Setuju. Mau kita hak je pakuh apa? Nah? Setuju. Bereh. Ni hak kawal pakuh ni. Contoh. Itu dia panggil tasdik dengan makna izaan wal qabul fil qalbi. Sebaliknya kalau kita pakuh orang lain, benar orang lain. Nah? Orang hak benar tu kita tak pilih. Tapi kita tahu tak? Dia wakil rakyat kita. Tahu tak? Kau tak tahu juga? Tahu. Nah? Enggak diumum. Pemenang di kawasan ni siapa? Tahu kita siapa pemenang. Tapi kalau tanya dia, setuju tak dia wakil rakyat dia? Tak setuju kawan. Kayak gitu. Cengeng muka dah tadi. Tak setuju kawan. Tahu. Terberat nanang dah. Tahu. Tapi tak setuju. Itu beza dah. Tahu serta setuju iman. Tahu saja tapi tak setuju, tak dihukum iman. Aduh. Jadi lawan bagi iman dia panggil kufur. Dah bila iman tu ialah tasdik, berarti kufur tu ialah takdzib, mendusta. Itu dia panggil kufur. Maka kalau jahil tentang iman dan kufur, ini sangat dekat. Iman dan kufur ini seperti mata hitam dengan mata putih, sebelah menyebelah. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekatlah oleh jahil itu bahawa adalah ia menjadi seorang yang kafir. Karena itulah ulama-ulama itu masuk menyelam di dalam bahrul Quran was sunnah, gali mutiara-mutiara, jadilah ilmu
mustaqillah, ilmu yang terasing, tersuku saka, dipanggil ilmu usuluddin, ilmu aqidatil islamiyah, ilmu aqaidil iman, ilmu kalam, ilmu tauhid. Ilmu sifat 20 tadi. Jangan kita kata zaman Nabi ada ngaji tak sifat 20. Tu soalan bodoh tanya betul. Kerana di zaman Nabi tu Nabi semua ilmu tak ada lagi. Kalau kita duk belajar zaman sekarang ni, ilmu tajwid ada zaman Nabi. Tak ada Nabi ajar tajwid. Hari Ahad malam Isnin Nabi ngajar Masjid Nabawi tajwid. Ada gitu. Kuliah Nabi ada. Ngajar izhar halqi, iqlab, idgham ma'al gunnah bila gunnah, izhar halqi, mak jaih, mak lazim, mak wajib. Ada. Quran hak ditulis tu pun tidak lengkap. Yang ditulis tidak lengkap tu tidak punya titik, tidak ada baris. Cuba baca. Boleh ke tak? Tak ada. Hak ada titik baris ni wala bowling kanak budu. Hak baca ada baris molek-molek dah salah lagi. Hak zaman moden lah ni kanak lagi. Tekan tu bunyi orang baca. Sudah dia tekan orang tu baca lagu, dia pula baca lagu lain. Begitu. Berat tak berat? Siapa tulis titik? Siapa tulis baris? Bukan Nabi. Yang menulis baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, ulama, anak murid Sayyidina Ali. Yang meletak titik pada huruf hijaiyah, bukan Nabi. Siapa? Ulama, Imam Ahmad Al-Farahidi. Cuba kalau tak ada titik lagu mana nak baca Quran? Al-jamzulillah boleh. Alhamdulillah boleh kan? Rotil ngalamin. Nga pun boleh jadi. Kita orang Melayu ni. Sebab ada huruf nga. Tak mujurlah ada ulama buat ilmu tu. Ilmu hadis tak ada zaman Nabi. Nabi tak pernah mengajar Sahih Bukhari, ada? Mengajar Sahih Bukhari, Abu Daud, Nasa'i, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Tak ada. Nabi tak mengajar Baiquniyah, Mastalah hadis, Ulumul hadis, hadis aziz, gharib, masyhur, sahih, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif li zati, dhaif li ghairi, la aslalah, maudhu'. Ada? Tak ada zaman Nabi tu. Siapa buat? Ulama. Jadi jangan kita gerai aku kata dia. Jangan tak cerdiklah cakap gitu. Ada Nabi ngajar tak sifat 20? Mana ada zaman Nabi? Apa kita duk? Dia pula cakap gitu. Semua yang terkandung dalam ilmu sifat 20 atau ilmu tauhid itu tak lepas daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana guna hukum akal untuk memahami? Apakah tidak ada dalam Quran suruh guna hukum guna akal kita? Pasti banyak. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Suruh guna akal. Maka sebab tu manhaj ahli sunnah wal jamaah beza dengan yang lain. Seumpama Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah, Mujassimah, Al-Quran hadis yang dipanggil nakal dia panggil. Itu disanding dengan akal. Sanding mana? Seiring. Tak seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Mana? Akal tu ditakdim ala nakli. Akal didahulu di atas nakal. Akal di kedepan. Nakal, Quran hadis belakang. Apa sahaja yang dirasakan macam tak logik, takwil batin. Itu Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Puak-puak tu banyaklah nak sebut nama tak habis kan. Gitu juga yang mentakdimkan nakl. Mana? Quran hadis di depan. Akal di belakang. Jangan guna akal. Jangan guna akal. Tak guna akal, nak guna kepala lutut pun. Kena gunalah akal ni. Inilah istimewanya kita ni, tu anak cucu cicit tu ada. Kita punya keistimewaan ketika mana Tuhan nak buat khalifah ni. Tuhan kata inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Aku sungguhnya nak buat pengganti yang memakmurkan bumi. Iblis Azazil dia kata nama dia. Azazil kita. Ni kau penggantinya. Tubuh saja pun banyak kelemahan. Lubai hidung dua, lubai mulut lagi, lubai telinga dua, lubai punggung, lubai banyak lubai. Bagai blueband ni banyak bocor. Banyak kelemahan.
Ya, oleh kerana iblis ni orang alim. Iblis ni tuan guru Al-Fadhil yang memang Azazil ni. Nah, ia tahu kelemahan itu ada mana? Ada quwwatus syahwatiyah, ada quwwatul ghadabiyah. Maka dialah dicokik malaikat-malaikat dioyak ke Tuhan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Adakah itu Tuhan nak buat makhluk yang melakukan kerosakan di bumi dan menumpah darah sesama sendiri? Apa hak iblis ajar kepada mereka yang kata ke Tuhan ni? Betul tak terjadi zaman ni? Betul. Fakta siapa yang merosak ke bumi? Mana ada kerbau jadi kontraktor? Sodok bukit pun tak ada. Ada. Manusia. Yang bunuh manusia siapa? Saudara kita di Gaza ni. Manusia juga. Tapi tidak punya sifat manusia. Rupa manusia. Tapi lebih pada teruk pada menatang. Manusia juga. Bermakna betul. Iblis itu betul. Tapi Tuhan tak ajar kita tengok kelemahan orang ni. Walau banyak sekali pun. Tengok kelebihan dia. Hada inni a'lamu ma la ta'lamu. Sudah bahasa aling lah. Hei, pokokmu malaikat. Aku maha tahu gapo hak tak tahu. Dan gapo hak tu guru Azazil. Dia ajar pun tu. Dia pun tak tahu juga tu. Nah? Gapo dia? Malaikat kelitah dalam hati dia kata. Walau bagaimanapun, Tuhan tak akan buat makhluk nak lebih alim dari kita, ma'asyiral malaikat. Kitalah makhluk yang paling alim. Kayak gitu. Lalu Tuhan pun kata mana? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuhan ajar kau tu ada segala nama-nama bagi benda-benda semua sekali, tak tinggal wala setik. Kata dalam kitab Hasyiah Sawi ala tafsir Jilalain, Imam Ahmad Sawi katakan, Tuhan ajar ke tu ada ni, contoh kita kata ni gapo. Ni dalam bahasa Melayu panggil gapo? Gelah. Bahasa Arab panggil kaksun. Bahasa Cina, bahasa India, Sia, Boya, Korea, Amerika, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Lalu Sahu Suryani. Tapi bukan makwali-makwali. Nah, habis dalam bahasa. Bahkan semua bahasa yang akan turun pada anak cucu cicit dia. Kayak gitu. Bahasa Melayu panggil gelas. Kelantan panggil gelah. Melayu Kedah panggil apa? Gelah. Melayu Minangkabau, Melayu Riau, Melayu apa? Betawi, lain-lain dah ke. Habis segala bahasa diajar. Bukan nama saja. Apa kegunaan gelah diajar. Semua keruna, enjing, tayar, getah, semua benda. Hatta ni bukan nak kacau udah ni, tak percaya beli kita Hasyiah Sawi tafsir Jalalain. Nama ketuk butuh ajar lagi. Nama ketuk sing, ketuk perung, ketuk ada bau, nama lain-lain lah kau. Tak sungguh, bukan nak kacau udah ni. Belak tak percaya. Ternyata tu ada, ingat tak? Ingat tu aja. Ini dipanggil quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Dia kata, Tuhan tunjuk kau malaikat. Bapakmu pula cuba. Royak bagi tahu apa nama-nama benda-benda semua ni. Ngangong mereka. In kuntum shadiqin, jika kalian benar pada dakwah kalianlah makhluk yang paling alim kami buat. Jawab mereka, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baru menyesal. Maha suci mu itu daripada apa hak telitah dalam hati kami. Mu tak akan buat dah makhluk nak lebih alim daripada kami dah. Mu bebas nak buat gapo-gapo. Ma ilma lana, tak ada ilmu kami illa ma 'allamtana, melainkan apa hak mu ajar pada kami. Tu baru tawaduk dah. Bila tawaduk tu baru boleh mengaji. Tuhan kata kau tak ada, ya Adam ambihum bi asma'i. Itu ada jadi cikgu ya. Ajar tu ada ni jadi cikgu, jadi ustaz, jadi tok guru. Ajar asma'i, semua nama-nama aku ajar dia. Falamma ambahum bi asma'ihim, tak kala mana tu ajar, tu ada ajar sungguh. Sebut sosok. Ni meja, table, macam-macam bahasa. Kegunaannya untuk apa, sudu, gerpu. Ngangur mereka. Wah.
Aling makhluk. Barulah dia kata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Tidak aku ayat dah kamu. Aku yang Maha tahu benda gaib di langit bumi. Nah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa hak muzahir pada lidahmu. Nah, itu daripada azazil. Dan apa hak tersembunyi dalam hatimu, aku pun tahu. Nah, mengatamu paling alim sekali di kalangan makhluk aku buat. Tak ada dah makhluk yang lebih alim pada pokokmu. Aku pun tahu apa tersembunyi lagi. Tu mulianya orang panggil tu ada sebab tu Tuhan kata usjudu li adama fasajadu. Itu bukan sebab tu ada tu hero ko muka segok ko semak hidung macung boleh menyakut baju. Bukan. Kalau nak kira kemuliaan kejadian, malaikat lagi mulia. Kejadian daripada cahaya. Kira tu ada daripada adimil ard. Nah, banyak tanah dia diambil di muka bumi, tanah liat, tanah merah, tanah hitam. Lepas tu busuk. Betul tak? Tu tak usah kata kita lah, anak kita hak sekolah rendah tu busuk dah. Masa baby je sedap goma ya. Sedap cium. Nah, bau wangi. Sekolah rendah. Bau po bangkai pun ada. Kita sendiri bini kita nak pergi cium busuk. Bangkai bau ibu gigi lu. Gitu. Mau busuk mangat wah tiuk gapo jebak. Kalau nak kira asal kejadian kita tak mulia pun. Ni tanah hak digijak bau busuk banget. Tapi kerana ilmu tu ada dihormati oleh anak-anak muridnya malaikat. Usjudu tu mana hormat. Nah, tunduk bongkok tubuh. Maka hormatlah sekalian malaikat. Illa iblis, malaikat iblis. Iblis kata, tak apa, aku betul guru juga. Sudah. Itu siap. Nah, maka sebab tu nak ngaji, tak dapat tidak, kena tawadhu. Tak boleh. Itu syarat. Nah, nak ngaji, kena tengok kelebihan. Jangan tengok kelemahan. Lebih bagi sama kita lagi. Nah, tengok tok guru, kelemahan tok guru. Jawab tak ngaji. Jangan tiru hak zaman salah dulu. Ni. Zaman salah tu lain. Nah, ramai lagi orang berjuru. Nak riwayat hadis Imam Bukhari jalan jauh batu-batu. Siapa-siapa tengok perawinya tipu ayam makan ni. Ayam gi patut-patut tak ada makan ni. Balik pasal apa? Muhammad bin Ismail nama Bukhari nah, Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama dia, tepat dia. Tutup guru tu gitulah, dia terkenal dengan nama tepat. Itu Bukhari. Baik. Kata kalau dengan ayat pun dia boleh nipu. Kalau dengan kita, tinggal. Kalau nak cari hak tok guru, payah zaman ni. Maka sebab tu kelemahan jangan kita tengok. Tengok kelebihan. Dan kita juga ada kelebihan mana? Sebab kita keturunan itu ada. Betul tak? Tu. Jadi kalau mengaku keturunan itu ada, tapi lemah semangat belajar. Saya mungkin tak nak mengaji, tapi peninglah saya. Tak lah ustaz tu kecek Kelantan. Awak alasan macam-macam. Malah ngaji ya benarnya memalukan tu Adam. Baik kita jangan mengaku kita keturunan Nabi Adam. Keturunan toyo lagi bagus. Memalu menconteng arang ke muka Nabi Adam. Nabi Adam ni cikgu, tok guru, ustaz, anak orang malaikat hormat. Kita anak zuriat dia malah ngaji. Tak erok. Pening yang ngaji ilmu sifat 20. Kan ada gitu. Berat gitu. Jangan lemah semangat ngaji itu. Tak boleh. Kita sebagai zuriat Adam, hak lebih kita daripada hayawan yang lain, quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Sebab tu hanya satu jenis hayawan saja yang daripada kecil lagi layak untuk belajar. Siapa? Manusia. Cuba tengok. Tadika pasti. Siapa hak kata anak ngaji? Lembu ada? Tak ada. Tahulah takut di merbuk ni ada juga. Ubah kata anak dia mengaji di pas tadika pasti. Ada? Tak ada. Orang je. Sebab tu ulama mantik kata insan tu hayawanun nafiqun. Hidupan yang nafiqun ay aqilun mutafakirun.
yang berakal, yang boleh berfikir, yang berbakat untuk menerima ilmu. Maka sebab tu kena guna akal. Tapi jangan takdim akal. Gitu. Jangan mendahulukan akal di atas nakal. Dan jangan juga mengkemudiankan, mengkebelakangkan akal. Jangan. Itu sesat juga. Manhaj puak musyabbihah mujassimah. Nah, puak-puak yang sealiran dengan mereka zahiriyah dan sebagainya, mereka taqdimun naql 'ala al-aqli. Mendahulukan Quran hadis ke depan, akal sepok ke belakang. Habis? Sesat. Faham betul ke mana Ustaz? Sanding. Sanding ni pahal sanding. Macam orang duduk bersanding, okey? Orang nikah. Ada tak? Tok lelaki duduk atas ni, bini duduk dapur. Sanding orang panggil tu. Tak mahu sanding. Sanding ni mak duduk sekali ni. Quran hadis nakal. Akal no, sekali. Akal mana? Bukan akal hak kita reka sendiri. Akal yang cara berfikirnya diajar oleh alim ulama kita. Tu tak dapat tidak. Mesti kena belajar juga kok mana pun. Hak ni, hak tak boleh terima akidah dalam ajaran agama Islam kita ni. Bukan orang bodoh-bodoh. Profesor, doktor, tak ada akal. Tak kita kata dia lembu. Dah, dia manusia. Dia berakal, dia bijak. Tapi cara guna akalnya tak pandai. Akal ni alat pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita nak syukuri nikmat akal ni, kita kena belajar cara guna. Gitu kan? Macam kita, ustaz, mari mengajar jalan kaki, naik basikal, peluh pelah. Dia mau kaya pun tengok. Siapa ustaz? Mari itu supaya selesai dah. Peluh. Jumpa ustaz. Ustaz. Ambil kereta main saya sebuah ni. Bawa berjalan kaki mari masjid siap pula. Macam jogging, macam suka nak main mengajar. Bila orang beri kereta, alat tak? Alat. Kata saya tak pandai bawa kereta. Dah tak pandai belajar lah bodoh. Ayah berapa ni? Saya tak kasi belajar. Tak kasi belajar. Sia-sia lah orang beri tu. Betul tak? Esok ke main jalan kaki pula. Kejut tak haji tu. Jalan kaki pula. Widah main wis putih. Mana tak guna? Mana ustaz mari jalan kaki pula? Kata widah kan? Tahulah saya. Saya tak pandai lah. Tak pandai belajar. Ambil lesen. Belajar kan gitu? Tu baru kereta. Kalau kita tak belajar, kita kereta ada duduk rumah. Jalan kaki pergi ke Ulu Kihli. Nak pergi Selangor pun jalan kaki. Kita ke bodoh dia panggil gitu. Lepelah berapa bulan baru siapa dah. Kita menyia-nyiakan nikmat hak diberi. Betul? Pemberian. Apalagi kalau kereta tu kita pergi buat jahannam. Steering kita cabut, tayar kita belah, bonet kita katuk, kita tukuh. Haji kata mana main pihak Ambawiyah itu Ustaz? Tu. Pokapik di lori apa? Aksiden ni. Wano jadi gini Ustaz. Bila aksiden? Tak aksiden, saya sendiri puas tak nampak. Nak bawa tak pandai saya katuk dengan tukuh gapo biaja. Orang panggil dia tu. Pupu nikmat. Kan gitu. Akal kita ni sama tu lah juganya. Hak tu beri. Alat. Maka tak reti nak mikir, belajar cara berfikir. Sebab tu kita mengaji ilmu tauhid sifat 20, ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti dah awal-awal lagi pasti dibahas tentang hukum akal. Supaya kita tahu cara berfikir. Bagaimana nak menghukum sesuatu perkara dengan akal kita. Adakah sesuatu tu orang panggil perkara yang berbentuk hukum akal ataupun berbentuk hukum adat. Jangan tukar antara hukum akal dengan hukum adat. Ini benda adat kita bedah akal. Hukum akal kita bedah hukum adat. Tukar tak habiliti. Bahaya tu. Nampak? Jadi prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah pertama sekali ialah tawassut, tawazun. Mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Hak ni hak tu saya sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan wasat, tengah-tengah. Tengah-tengah ni artinya apa? Tidak tasyaddud. Tasyaddud ni mana ekstrim dan tidak tasahul. Tasahul ni artinya bermudah-mudah.
melampaui batas, mana bebas, liberal kalau bahasa sekarang, bebas. Kayak gitu. Zaman sekarang ni liberal. Liberal ni kalau orang panggil apa, bahaya fahaman liberalisme ni kalau terhadap agama, itu bahaya. Kalau tentang budaya, liberal dengan bahasa tu tak apa. Nah, tak bahaya. Liberal ni mana bebas. Bebas kita nak cakap bahasa apa, tak apa. Nah, tu liberal dia panggil bebas. Kita nak cakap bahasa Arab boleh, bahasa Cina pun boleh kalau kita pandai kan. Bahasa Melayu pun boleh. Nah, asal pandai, bebas. Liberal dengan budaya boleh, asal budaya tu tidak bercanggah dengan Islam. Kayak gitu. Budaya yang tidak bercanggah dengan Islam boleh kita terima, liberal dengan budaya. Tapi liberal dengan apa yang telah ditetap oleh agama, tak boleh. Nah, bebas. Itu kena tahu juga liberal hak mana, hak bahaya tu, itu agama. Bebas. Bebaslah saya. Ikut saya lah, saya nak pergi sembah Tuhan mana pun. Contoh. Itu tak boleh. Liberal lah tu. Hak tu membawa sesak di dalam agama. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah, kesempurnaannya. Ini nak jadi kesempurnaan tadi. Sebab tengok kalau dalam banner tu tulis tajuk kesempurnaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kesempurnaannya ialah prinsipnya di tengah-tengah. Tidak tasyaddud dan tidak tasahud. Tidak ekstrim dan tidak juga liberal. Bebas, sebebas-bebasnya. Mesti di tengah-tengah. Contoh. Di dalam sifat-sifat ketuhanan. Ahlus sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah. Tidak orang panggil melampau tanzih seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah terlampau tanzih, menyucikan Tuhan. Sehingga Tuhan ini dikatakan tak ada sifat. Kosong zat Tuhan daripada sifat. Jadi Tuhan ini maha berkuasa, maha menentu, maha mendengar, maha melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat. Itu Mu'tazilah ada. Sebab apa? Sebab kalau ada sifat, apakah sifat Tuhan itu qadim atau hadis? Kalau sifat Tuhan itu hadis, man lazamal hadisa fa huwa hadisun. Suatu yang melazimi akan yang baru, maka dia baru juga. Maka mustahil Tuhan baru. Kalau sifat-sifat Tuhan itu qadim, la ta'addadatil qudama. Berbila-bila benda qadim. Ta'addudul qudama mustahil. Tengok. Itu Mu'tazilah. Maka Tuhan tidak ada sifat. Satu puak. Melampau pada tanzih. Satu puak lagi melampau pada isbat dia panggil. Tuhan bukan setakat ada sifat, tangan kaki ada lagi. Kepala, surat beranak ada lagi. Awal akhir pun ada lagi. Azal dulu kat sini. Azal dulu kan? Terus. Macam ada satu orang hamba Allah mendengar lagi. Dia kata kalau dengar ustaz ngajar sifat 20 di masjid tuan-tuan, jangan ngaji, jangan dengar. Tak betul, balik rumah. Tengok Hindustan lebih banyak pahala daripada mengaji sifat 20. Astagfirullahaladzim. Ada, boleh tengok lagi YouTube ada. Sebab apa alasan dia kata? Orang sifat 20 orang mengaji sifat 20, lawan Quran, lawan hadis. Sudah, lawan Quran. Lagu mana lawan Quran? Dia kata Al-Quran kata Allah huwal awal wal akhir. Tuhan itu ada awal ada akhir. Orang mengaji sifat 20 kata Tuhan tidak ada awal, tidak ada akhir. Lawan ada Quran. Lawan Quran. Sudah confident dia cakap. Dia tambah lagi. Jangan ke Allah lembu pada awal. Tak ke Allah tak ada awal. Sudah. Tuhan dia sepuluh lembu pula dah weh. Kena ada awal. Mana kena ada sebab beranak. Tak tahu dia ambil makna awal tu apa maksud tu. Dia ambil mana tu. Awal ni bukan makna permulaan. Tengok dalam tafsir. Awal makna ini ada dua makna. Al-awal makna ini. Bermula awal tu ada dua makna. Satu. Al-awal bimakna libtidak. Awal dengan makna permulaan. Mustahilun ala Allah. Mustahil ala Allah Ta'ala. Yang kedua makna awal apa? As-sabqu 'alal asya'. Terdahulu di atas segala sesuatu. Itu dia panggil makna qidam. Kayak gitu. Akhir begitu juga. Apa makna akhir? Makna ya ini ada dua makna.
Pertama dengan mana intihak, habis, selesai. Mustahil ala Allah. Yang kedua makna apa? Maknanya al-mustamir. Nah, senantiasa. Nah, tidak sirna kewujudannya. Senantiasa. Itu makna baqa. Mana lawan Quran hadis? Jangan buat fitnah gitu, jangan. Nah, tu ada tu ustaz cakap lah tu. Nah, tu tahu nak apa benda. Maksud dia nak larang orang mengaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Bahawa mengaji pula. Apa mengaji Allah wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawan ada ialah tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tadi Allah ada. Lawan tak ada pula dah Allah. Ayuh mengaji pula. Siapa dia mengaji Allah tak ada. Kita tak mengaji Allah tak ada. Itu payah tu kalau tak mengaji hukum akal tu. Ya kita mengaji tidak ada Allah, tentu tidak. Tentu tidak tiada Allah. Kan gitu? Kita mengaji yalik yulak ke lam yalik walam yulak. Nak tanya mudah. Ada mengaji yalik yulak? Tu Imam pernah baca yalik yulak sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalik yulak. Tu bilang jalan lu atas belakang lembu. Tu Imam po macam gitu dah. Tak ada orang baca yalik yulak. Orang mengaji lam yalik walam yulak. Yalik yulak tu mustahil. Tuhan diperanak, Tuhan beranak itu mustahil. Hak kita mengaji lam yalid walam yulad. Tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Sungguh tak? Sungguh. Pening dah dia. Sungguh tak? Tentu tidak Tuhan diperanak. Sungguh ah. Hak tidaknya Tuhan diperanak. Tentu tidak Tuhan beranak tu sungguh. Sungguh tu dipanggil wujub, hukum akal. Dan Melayu kata sungguh, Arab kata wujub. Nah, benda hak dihukum dengan wujub dipanggil wajib. Mudah je bendanya. Cuma jadi payah tu sebab kita hak hidup kepik ni bahasa Arab. Payah lalu. Payahlah ngaji wujub, istihalah, jawaz. Hidup macam ke kepik? Kepiknya ya. Kepik Melayu yang mudah. Sungguh tentu tidak boleh jadi. Selesai. Kayak gitu. Kita ngaji nak amal. Sama ibadat begitu juga kok kita. Nah, usolli farad. Usolli. Sok kosing. Tu dulu 14 kali. Nak masuk lama. Padahal benda mudah aja. Orang Arab dah dia hidup macam bahasa dia Arab, dia sebut usolli fardal isya'i. Nah, dah kalau mu hidup kepek orang Melayu panggil sebutnya aku semaya fardu isya. Gitu. Untuk siapa? Untuk orang hak payah nak sedar niat duk dalam hati dia. Niat ni dalam kitab mereka kata an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat ni tempat dia duduk dalam hati. Baca kitab mereka semua sebut itu. Mana ada an-niyatu mahalluha fil Amerika. Niat tu tepatnya di Amerika. Jadi apabila mu nak niat, mu kena tariklah daripada Amerika tu masuk niat. Jauh Amerika mari niat dia. Waktu jadi lambat tu, orang walam yakulah kufuwan ahad nak rokok dah. Tak masuk lagi niat dia. Kenapa? Jauh Amerika mari niat. Salah cara mengaji berat. Pas mula hak mulut-mulut uduh kata tu mazhab Syafi'i tu. Mazhab waswas. Ada hak jenis kata uduh lagu tu kan? Tak ada mazhab Syafi'i tak ajar gitu. Mazhab Syafi'i lah hak paling kemah sekali. Nah, cuba tengok. Takbiratul ihram tak sunat panjang Allah. Tak sunat panjang lebih berapa harakat dia tu. Nah. Tak sunat. Sebab apa? Sebab antara telinga dengan bawah dada ni tak sampai 2 kilometer. Sampai 2 kilometer. Nah, rekah aja. Allahu akbar. Gitu je. Melainkan takbir intiqalah. Bau penuh. Nah, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Siapa sujud? Abu baru akbar. Bukan sujud dulu baru Allahu akbar. Bukan. Ada juga tu imam ada. Jaga-jaga tu imam. Tengok ada tu imam hak baru ni tegur dia. Ada stay sujud dulu. Senyap ya turun. Makmu tengok. Mana tu imam senyap balik. Turun rapat ke sujud. Allahu akbar. Dah siapa ke sujud dah bukan Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau bidengah belaka tu. Tu bidengah tu.
Nah, hak Nabi ajar takbir intiqalah. Dia takbir dalam sujud. Bid'ah tak? Bid'ah tu. Mana ada takbir dalam sujud? Tu. Mazhab Syafi'i lah nak kemahnya. Kalau demo jenis waswah, mana? Jenis payuh nak sedar niat tu dalam hati dah. Jenis Allah, dilema. Aku sedang ngapain? Ngapain? Indonesia di sana terang. Nah, aku sedang ngapain ini? Nah, sedang berak ke aku? Sedang makan ke? Waswah. Maka sebut dulu sikit sebelum takbir. Wa yundabun nutqu qabla takbir. Supaya menolong oleh lidah, yusa'dil lisan lil qalbi. Supaya menolong oleh lidah akan ingatan hati. Tu tujuan talafuz niat. Jadi kalau kita hidup kepek Melayu, aku semayang fardu isya ni bukan duk berak ni. Allahu akbar. Kau ingat dengar tak? Kalau Allahu akbar tu dengar tak? Terngiang-ngiang. Lainlah aku semayang fardu isya ni. Minggu depan baru takbiratul ihram. Memang tak ingat dah lah. Selalu dah. Usalli. Aku semayang fardu isya ni. Allah. Terngiang. Itulah tujuan talafuz niat. Tapi dah belajar cara tak betul. Itu sama juga. Sifat 20 gitu juga. Payah mengaji, wujud, wajib, istihalah, mustahil, jawaz, jaiz. Apa benda tahu? Tuhan Arab, hidungmu kepek, mu orang Melayu, retilah kok Melayu. Itu Syekh pada Mekah tu yang mengaji kitab ke begitu. Dia mengaji Arab bukan nak payah Arab. Ngaji Arab nak reti kok Melayu tu apa? Kenal Syekh pada ni. Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Orang panggil Pak Da'i Mekah. Adik dia, orang panggil Pak Cuheng. Gajah mati. Dia pernah turun beberapa kali ke Kedah ni. Sehingga terkarangnya kita Bakuratil Amani. Dan syarah dia, apa ni? Tabsiratul Adani. Bi Alhani Bakuratil Amani. Itu ulama dulu belajar Arab untuk faham Melayu ni apa? Sama itu. Jadi Melayu sebut wujub, Melayu sebut Arab sebut wujub istihalah jawaz, Melayu sebut sungguh tentu tidak boleh jadi. Orang kata ada Allah apa kita nak kata? Nak ngukur apa? Tentu sungguh ada Allah. Wujubul wajib dia panggil. Ada Allah tu panggil wajib. Hak kita hukum tu dia panggil wujub, hukum akal. Dah tak ada Allah apa kita nak hukum? Tentu tidak tak ada Allah. Gitu. Istihalatul mustahilat. Itu dipanggil tambatan aqaidil iman. Itu tambatan iman dia panggil. Simpulan iman. Ada Allah, kita simpul hati kita dengan tentu sungguh. Tak kira nak kata tidak. Tak ada Allah, tentu tidak. Tak kira nak kata sungguh. Ambil di mana tu? Ambil di Quran. Lam yattakhiza walada, lam yalid wa lam yulad. Gitu. Ambil di Quran lah. Kau mana ada ambil di falsafah Yunani? Ada. Mana ada Aflatun, Aristoteles, Saqrat itu pernah belajar ilmu sifat 20? Tak ada. Ambil di pada Quran. Hukum ketuhanan. Apa hukum ketuhanan? Istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Contoh, Arab kata. Melayu kata apa? Satu zat yang nak mengaku Tuhan sebenar, dia kena ada dua perkara. Mana? Dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Mana? Dia lepas semua serbi daripada selain daripada dia. Selain daripada dia semua serbi tak boleh lepas dengan dia laku. Ada kan? Ambil ke mana tu? Ambil di Quran. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Banyaklah Quran lah ke? Quran semua Quran. Tapi Quran ya Quran. Akal kita lagu mana cara memikir? Aduh. Quran cerita Tuhan ada. Quran cerita Tuhan bersangatan esa tunggalnya. Tuhan dia ada sifat berkuasa, penentu, pengetahuan, penghidup, pendengaran, penglihatan, penutur, pekata, pekecek. Quran cerita tadalah dilalah iltizamiyah. Ya. Tapi ramai mana akal manusia tak boleh terima Tuhan ada. Ada tak? Ada. Bukan masalah Quran. Masalah kepala hontak dia tu tak reti nak mikir. Maka sebab tu dalam pengajian ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, dalilnya ialah alam ini. Dalilnya ialah alam ini.
dalil yang menunjuk Tuhan mesti ada. Tentu tidak tiada Allah. Nah, ialah baharu alam ini, mungkin alam ini, wujud alam ini. Contoh, alam ini ada. Nah, apa? Fikir. Kalau Tuhan ini tidak ada, kalau Tuhan tidak wajib ada, bermakna Tuhan ini harus ada. Nah, macam-macam cara hingga tapak natijah. Itu panjang kalau nak cerita kan. Nah, itu satu bahagian tentang hukum ketuhanan. Belum kerasulan lagi. Belum orang panggil perkara-perkara sam'iyat, khabariyat lagi. Semua itu telah dibuku kemah di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kalau kita belajar sungguh-sungguh, halusi, ingat setiap permasalahan yang dibahas di dalam kitab-kitab tersebut, insya-Allah berani kami tidak akan tersesat jalan dalam agama ni, insya-Allah. Insya-Allah. Ini untuk guru Haji Soleh Sip pun sebut. Jangan tinggal mengaji tauhid. Insya-Allah tak sesat. Betul. Nah, hamba pernah ada satu orang hamba Allah Taala menyesal dia ikut tarekat sesat. Dia punya masalah tarekat ni pun ada masalah juga dah. Bukan kita tolak tarekat. Sebab beramal dakwi banyak. Sebab itulah kata Imam Ibn Abi Madian, bana kurung ke-6, kurung ke-7 tu Imam Abi Madian kata nah, fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisat. Ketahuilah olehmu bahawasanya jalanan kaum tasawuf sufi sungguh pada kurung ke-6 ke-7 hacul burak. Apa makna hacul burak? Payah nak jumpa intan berlian. Kalau kita mudah-mudah jumpa tu, itu saluk intan berlian, batu bukit asalnya. Bukan mahal sungguh tak. Itu bahaya. Jadi dia mengadulah, dia kata, "Ustaz, saya menyesal sungguhlah. Habis duit saya jadi bengkerak saya. Ikut tak syekh tarekat je." Itu. Dan ada banyak-banyak hidup mengadu, dia duduk cerita, dia kata, syekh dia ni tak semaya 5 waktu. Tak semaya. Lalu dia tanya tak syekh dia, kenapa syekh tak semaya? Tak pernah tengok syekh semaya 5 waktu. Jawab syekh dianya, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula macam kita jauh lama dah tu ni. Sembahyang bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedaplah. Macam sedap dah. Macam nak tulis dia punya sebut dah. Masya Allah, kata-kata wow, kata-kata nasihat. Wah, dah. Apa katakan dah? Itu kalam kufriyah, kalam kafir tu. Kufur apa usah? Tak tahu tengok. Apa kata kalau abang mengaji sifat 20 ni, kita tauhid sifat 20 ni, pasti jumpa ulama sifat 20 akan sebut pasti. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah idh ankaruha wa hiyal musbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Ya. Jadi sebab tu saya tak boleh terima kata ilmu sifat 20 ni ilmu falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Kita kata sifat 20 falsafah. Okey, ulama sifat 20 kafir diri sendiri. Mana sabar tak? Saya kafir diri saya sendiri. Saya kafir tu gitu. Mana sabar tak? Nah, ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Sebab falsafah engkar 3 perkara yang sabit dengan dilalah qat'iyah dalam Quran dan Sunnah. Satu daripada 3 perkara itu mana? Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Kita nanti di sangkakala yang kedua bangkit dengan jasad masing-masing. Bukan dengan roh saja. Siapa iktikad kita bangkit hanya dengan roh, kufur dia. Karena ingkar Quran dan Sunnah. Orang yang iktikad bangkit dengan roh selain daripada falasifah ialah kelompok-kelompok yang iktikad tanah suhul arwah, berpindah roh masuk dalam tubuh badan. Ini pun ada juga. Bahaya. Roh boleh pindah masuk. Kita kena insaf. Jangan main sentimen mistik yang terlalu mencengkam bangsa Melayu kita. Sebab kalau kita tidak insaf, walau kita mengajar pun kita akan terlupa gapo kita mengajar.
Betul. Satu orang tok guru tu, hamba pergi ziarah dia tanya, apa pendapat entah Pak I kata. Ruh boleh masuk dalam tubuh, ruh orang lain boleh masuk dalam tubuh. Ruh Sayyidina Umar akan masuk dalam tubuh hamba ni. Contoh, ni bukan Pak I ni. Umar Al-Khattab ni, contoh. Apa pendapat? Kata karut. Bukan akidah Ahlussunnah Jamaah tu. Itu akidah sesat. Macam mana karut? Saya pernah mengalami ya. Sudah. Dia pernah mengalami lagu tu. Mana? Saya pernah roh keluar daripada tubuh, pergi ke tanah Jawa, bergocoh dengan Tok Batin, Tok Bomus. Akhirnya balik semula, tak boleh nak masuk ke tubuh sendiri sebab ada roh babi pula dalam tubuh tu. Dia kata, babo khayal ni kata. Cerita Naruto tu. Tak ada tu cerita gitu. Takhayul kita ke kekuatan akal kita kuat. Dan memang kita boleh khayal. Siapa kita jadi sesuatu benda kita khayal. Boleh? Biasa tengok tak silap batin orang-orang dulu kan. Supaya masuk gapo kok belakang. Tuanya nak panjat pokok rambutan pun, pokok motel pun tak berani. Tapi bila Tok Guru silap kata, minta nak jadi apa? Beruk tu, beruk, silap beruk. Silap beruk. Minta. Bang punya ke psycho. Jadi beruk sungguh. Apa hunnya yang boleh buka. Ni, khoya kuat kan gitu. Takhoya dia kuat. Sebab tu ada penyakit ain tu. Penyakit mata, memandang, lihat. Dengan lihat tu orang boleh rebah. Orang boleh demam sakit boleh. Ada gitu. Sebab kekuatan ni. Kekuatan kepala otak akal kita ni, khoya kita ni. Tak ada tu cerita tu, tak ada kata. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin, hak Jawi tu pun cerita. Itu akidah masuk dalam Islam melalui Syiah Ismailiyah Batiniyah. Terkejut dia. Ya ke ada? Saya mengajar kitab tu banyak kali dah kata. Tak ingat walau mengajar sebab terlalu kuat sangat unsur mistik. Tu bahaya. Kena insaf. Jangan orang panggil sentimen mistik. Pengalaman saya tak ada. Hak kitab tu hak tetap. Tu. Siapa iktikad roh orang tu masuk berarti dia boleh menerima fahaman bangkit nanti dengan roh saja. Boleh terima. Sebab jasad banyak. Roh sikit je. Macam mana nak bangkit seketak? Boleh. Roh Sayyidina Umar, tubuh banyak. Roh tubuh Umar sendiri. Tubuh orang lain lagi. Dia pernah masuk tu. Dia kena bertanggungjawab lah ke? Kena soal. Tiup sangka kala yang kedua, roh jadi gentayangan roh Sayyidina Umar. Nak masuk ke mana? Gitu. Maka mustahil. Maka bangkit dengan roh saja. Kafir tak? Kafir siapa yang tiga itu. Inilah hak terpengaruh oleh Ghulatus Sufiyah juga. Pelampau-pelampau sufi. Apa jadi lagu tu? Sebab nak mentaksubkan pengikut kepada Tok Syekh. Ada gitu. Syiah Ismailiyah ni nak terus pengikutnya taksub kepada imam-imam dia. Maka imam-imam dia reka satu akidah tanasukhul arwah. Mana? Ruh Ali boleh masuk ke tubuh. Ruh Hasan, ruh Sayyidina Husain boleh masuk. Hidup ngajar. Tiba-tiba, gelepar dah ni. Gelepar. Anak murid kata, tengok. Ruh siapa nak masuk ni? Dia buat ubah suara sikit. Assalamualaikum. Ali masuk. Kayak gitu. Jadi kuat tak masuk anak murid ni. Itu Syiah Ismailiyah. Tak Syekh Tarekat pun gitu juga. Syekh Tarekat tak saya. Sebab tu anak murid Syekh Tarekat ramai dah. Ramai. Anak murid ustaz ngajar nahwu sorah ramai dah. Tak ada. Anak murid tok guru ngajar fiqh ramai dah. Ada. Kadang-kadang ngajar fiqh tok guru ngajar kitab tebal. Anak murid bawa kitab pun dak. Bawa konek yang mari masjid. Nyanda dinding. Tu pun 3 orang ya. Tok Bilal, Tok Siak, Tok Imam. Tok Siak selok, letih duk cabut tahid cicak. Tidur nak tunggu isyak masuk. Tok guru baca siap pula. Melainkan tok guru fiqh supaya Ustaz Azhar Idrus lainlah. Amal orang. Pak ya pandai awak soal jawab ke apa dah tu ni. Kalau tok guru hak sungguh baca kitab gitu, tidur jawab anak murid 3 orang. Tok guru tauhid lagi tak ada orang. Pening denyuk kepala mengaji gapo tahu. Tapi kalau tok guru tasawuf, amal selalu pengikut. Salah ni gini. Lari tampilum. Belakang depan jiu. Duduk siku dia. Ramai. Sebab tak tahu gitu.
Barangkali sebab orang kita ni kerja cari piti banyak, stres. Nak disi kau naik ni kau stres cari duit. Nah sini. Oh, kau kuat nyari duit. Jadi penat jadi. Jadi nak cari tok guru yang boleh menenangkan. Ha, biasa tok kita saya kecek lembut ya. Tuan-tuan. Nah, anak-anakku. Aku malu memanggil Rasulullah. Oh ya ya, panggil Rasulullah. Jangan main. Ha, tulis lawak apa baca bagi salah. Ha? Panggil Rasulullah. Oh, anak murid pun suka lah gitu. Kalau tok guru tauhid kacak yo ya tak suka. Tok guru fiqh lagi lah tak suka. Kalau kacak uduh buada. Nah, tok tasawuf senyum. Bahaya tu. Lembut-lembut tu bahaya dah. Ada racun yang berbisa. Jadi bila mati tok Syekh dia anak murid ramai. Ferrari minta muda, Porsche minta muda. Nak rumah banglo nak gapo, mudah belaka. Berebut tak nak ganti tok guru mati? Berebut Aku hak pengganti tok guru. Saya khalifah hak berhak. Untuk menguatkan lagi dakwah dia berhak, maka kena ada unsur ruh tok guru masuk ke tubuh. Itu lagi tu dah. Duk ngajar tiba-tiba sudah. Ya pun tiru hak tok guru hak mati hak asal. Tuan-tuan, betul hak ni ganti tok guru tengok. Sebiji macam mula tok guru kita ni. Macam tok Syekh kita hak meninggal dunia ni. Ya hak layak. Padahal benda tu mudah je, karakter je. Pelakon-pelakon boleh buat. Nah, pelakon-pelakon boleh buat. Pelakon boleh jadi pelakon. Doktor, tok guru, tok wali boleh jadi lagi. Nah, jangan main. Nah, tu cara orang panggil ajaran-ajaran sesat. Maka sebab tu 72 firqah sesat tu pun selain daripada kita belajar kenal akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kena kenal juga akidah hak sesat. Supaya benar-benar kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kaedahnya inna syai'a la tattabi'u illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu itu tidak benar-benar jelas sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal jatuh, lawan bagi jatuh itu tino. Kena kenal tino. Baru benar kita kenal jatuh. Lagu tu. Jangan saya nak kenal jatuh ya, tak saya kenal tino. Mari ponde, kita kata dia tino siap. Kalau ponde yang ni kok. Ada comel boleh ada tino lagi. Tinggi gini. Kata wow. Perempuan ni mau perempuan tu jatuh tu. Tengok lekong yang besar. Contoh. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia kena jatuh, dia jatuh saja, tak kena tino. Maka dia tak benar-benar kena jatuh. Sama juga kita mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, ngajilah. Kemudian mengaji juga kena 72 firqah hak sesat. Kerana perintah Tuhan tadi. Anak habis dah ni. Anak ayat Quran baca awal tadi. Nah, kerana perintah Tuhan awal apa baca ayat tadi? Mana? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Satu je. Mana jalan yang lurus? Jalan Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul katakanlah hai Nabi Muhammad, hadhihi sabili. Inilah satu jalan ku lurus tadi. Mana ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, kena Allah. Kena Tuhan yang disembah. Kena hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Itu maksud kena Allah dah. Sebab ajaran sesat pun kena Allah juga. Tapi kena cara sesat. Tu bayar Tuhan masuk ke tubuh. Ada tak? Ngatik. Kali kata ngatik lama sikit. Kalau kita nampak ada kelip-kelip cahaya tu, Allah lah tu. Kalau duduk main mutar atas kepala kita seduk sikit biar beruk masuk lah tu. Kita ketika tu anallah, akulah Allah. Ada lagi tu. Macam-macam ajaran sesat ni nak jawi. Ada katanya betul tak ustaz gitu? Memang tak betul, salah lah. Hak kelip cahaya tu mutar kepala tu bukan Allah. Itu bita kamar. Tahu bita kamar? Kita tengok Tom and Jerry kan? Kalau dia beramak bawah, pop lagu. Bita. Tu bita pening, duk ngatik lama sangat gelap. Ngatik tak betul dah. Betul ni. Macam-macam ajaran sesat. Jadi kena Tuhan tu kena hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Ala basiratin, di atas dalil yang jelas, basirah. Maka Tuhan kata mana? Suruh Nabi kata,
Fattabi'uh, maka ikut satu jalan lurus. Ada. Perintah dalam Quran ni al-amru haqiqatan lil wujud. Perintah dalam Quran kalau tidak ada dalil qarinah yang memalingkan makna asalnya wajib kepada sunnah, maka kekal di atas makna asalnya wajib. Wajib kalian ikut satu jalan lurus. Itu maksud. Maka bila wajib ikut jalan lurus, kita kena ngaji akidah ahli sunnah jamaah tadi. Bagaimana ahli sunnah berfahaman tentang ketuhanan. Bagaimana tentang kenabian kerasulan. Tidak ada yang maksum selain daripada Nabi Rasul, tak ada. Jangan siapa wali-wali pun maksum, tak boleh macam-macam. Tu nak kena bahas panjang lagi nak bahas kan. Nah. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah berpegang tentang perkara sam'iyat dan ghaibiyat, khabariyat. Itu semua tu kita kena belajar. Sebab apa? Sebab perintah fattabi'u, wajib kita kena ikut. Nak ikut kena tahu. Dia mau nak pergi mana? Nak pergi Putrajaya. Lepas tu, lagi duduk mana? Duduk Bangkok. Mana duduk Bangkok? Dia mau ikut siapa? Tak tahu tu. Kau ikut dia, kereta dia. Kereta siapa? Tak tahu kereta siapa. Ikut siapa ke Bangkok. Tu nak pergi Putrajaya. Sesak tak? Sesak. Kena tahu. Baru boleh ikut. Itulah gitu dah. Wala tattabi'u subula. Jangan ikut jalan-jalan lain. Ada berapa? 72. 72 firqah. Nabi kata, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fil nar." 72 firqah tu dibawa masuk ke neraka. Isyarat Islam dia marduk, tertolak. Maka kita kena kenal juga. Sebab nak menjauhi lagu mana? Kalau kita tak tahu. Ni pahamnya berapa? Ni pegangnya iktikad puak mana? Puak Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, Rafidiyah, Syiah Isna Asyariyah, Nusairiyah, Alawiyah, apa lagi? Zaidiyah, banyak. Ismailiyah, Batiniyah, Yah berlaku. Nak boleh bila 72 juga, lembek lah apa? Disebut di dalam kitab-kitab ulama sama ada Arab atau jauh. Ada alasan kita jahil. Kalau kita, maaf tu hamba tak tahu. Bapa tak tahu. Sebab mula semua kita Arab belakang, hamba kan hidup kepek orang Melayu. Mana reti ngaji kita Arab? Tak lewat alasan. Tu kitab Jawi ada tu. Orang bunuh kalau orang putih tu tak belajar Jawi. Dia kata tu ada tu. Kuk bahasa Jawi, kuk Rumi buat. Nak katakan. Tadi kata Melayu, tak kita faham bahasa Melayu. Ada alasan. Maka perintah supaya kita tinggal juga adalah wajib. Wala tattabi, jangan kalian ikut. Jangan. Jadi dua tu Tuhan suruh tu. Sebab tu Tuhan kata la'allakum tattaqu, supaya kalian bertakwa. Apa makna takwa? Imtithalu awamirihi, junjung titah perintahnya. Apa titah perintah Tuhan? Ikut satu jalan yang lurus. Wajtinabun nawahi, tinggal apa yang ditegah oleh Tuhan. Apa yang ditegah oleh Tuhan? Iaitu jangan ikut 72 firqah yang lain. Maka tak mungkin kita boleh takwa Allah kalau tanpa ilmu kita belajar. Jadi mudah-mudahan untuk malam ni saja ni, setakat ni boleh deh. Hamba rasa habis suara dah. Mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ni sebagai tazkirah lah untuk diri sendiri, untuk anak ada dengar ni, supaya semangat kita untuk belajar ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat segala bahasan-bahasan di dalam pengajian ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan segan, jangan malah. Kerana iman tu kepala modal dalam agama. Bacalah ayat Quran mana Tuhan nak cerita jihad ke, sedekah ke, apa lagi hijrah ke, pasti dulu pala iman. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Iman dulu. Kepala, sebab apa? Sebab iman tu ra'sul mal fid din. Ra'sul mal, kepala modal dalam agama. Jadi kalau tak ada kepala modal, tak ada modal, nak nego ke mana? Boleh tak buat lah juta-juta. Saya insya-Allah akan nego
Ini akan betul jadi jutawan, insya-Allah jadi millionaire. Ini enggak ada lagi. Ada lagi tapi duit ada 12 sen yang lagi. Oh benar. Nah, tak boleh gitu. Nak nego kena ada modal. Agama begitu juga. Nak jihad, nak sedekah, nak semaya, nak gapo-gapo semua lillahi taala. Kan gitu. Maka sebab tu awwaluddini ma'rifatullah. Yang terpenting di dalam urusan agama. Semua penting. Tak ada hal tak penting dalam agama ni, semua penting. Semaya penting, puasa penting, haji, zakat penting, tutup aurat penting, jihad fisabilillah penting belaka. Tapi hak sekalian yang penting, hak terpenting sekali apa? Ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatu ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyat. Kena hukum ketuhanannya Allah, kena hukum sifat ketuhanannya Allah. Sebab apa? Supaya kita boleh iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima dalam hati. Iman tu. Supaya kita boleh beriman dengan benar. Jadi yang merasa cukup setakat tu, yang baik daripada Allah, dan yang buruk, yang lemah tu daripada kelemahan dia sendiri. Nak habis sorok dah. Nak main subuh malam. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Taala taufik hidayah untuk mengamalkan apa yang kita dengar, dan terutama hamba sendirinya apa yang hamba bercakap. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda az-zalimin al mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ada 3 kali nak kursi lah dengan jemaah di masjid